Idan, seekor gorila silverbah, merupakan bintang utama bagi pertunjukan yang semakin merosot di Sarkas Big Top Mall. Dia siap ada papan iklan sendiri dan segala-galanya. Walau apapun, sesebuah persembahan tak boleh diteruskan dengan hanya seorang, jadi di sinilah Meg, si ketua rombongan Sarkas, masuk campur. Dia kelakar masa persembahan, tapi tak sangat lepas tu. Dia mengumpulkan sekumpulan haiwan lain seperti Henrietta, seekor ayam yang cukup berbakat bermain baseball, Frankie, seekor singa laut yang ada masalah kegelisahan tetapi agak mahir dengan bola, dan Murphy, seekor arnab dalam truk bomba. Entah kenapa, budak-budak suka dia. Kemudian ada permaisuri, Stella, seekor gajah yang sangat tua sehingga dia sudah ada lama sebelum Ilan dilahirkan, dan rakan persembahannya, Snickers, seekor pudel yang hanya ada untuk memberikan sedikit sentuhan kelas kepada persembahan itu. Idan telah diyakinkan bahawa apa yang perlu dia lakukan hanyalah menjadi diri sendiri, tetapi dia bukanlah gorila yang marah seperti yang dilihatnya di atas pentas. Selepas pertunjukan, dia kembali ke kandangnya di mana Julia, seorang gadis muda, sedang duduk di tepi pembahaji kaca. Ayahnya, George, bekerja untuk rancangan tu jadi dia selalu membawanya ke sana. Kali ini, dia datang membawa lukisan Ilan dan memberikannya kepada Ilan sebagai hadiah. Meg menyertai mereka sambil bertanya kepada George tentang isterinya, Sarah, hanya untuk mengetahui bahawa keadaan kesihatannya masih sukar. Untuk melancarkan urusan, dia memberi Julia sedikit wang untuk kain baru dan menerima ucapan terima kasih yang banyak sebagai balasan. Selepas semua orang pergi, Meg mendapati dirinya merungut kepada Idan tentang persembahan yang semakin gagal itu, dengan harapan untuk mendapatkan nasihat tentang cara memperbaiki keadaan. Dia berasa sangat sedih selepas teringat bahawa dia sedang bercakap dengan seekor gorila. Malam itu, Idan dan Stella berbual tentang betapa sedikitnya tempat duduk yang ada, sementara seekor anjing kurap tidur di atas perut gorila jantan itu. Walau apapun, dia cuba sedaya upaya untuk menggalakkan dia bahawa itu bukan salah. Meg membuat beberapa persiapan sebelum persembahan mereka seterusnya, dan tidak lama kemudian, tiba giliran Ilan untuk Dia buat rutin menggeram dia yang biasa, tapi tepukan tak cukup kuat untuk kejutkan bayi yang sedang tidur. Selepas persembahan, Julia singgah dengan hadiah lain, satu set kain lamanya dan beberapa helai kertas. Dia terus menghilangkan diri dengan ayahnya sebahit sahaja dia menghantar mereka. Malam itu, Ilan memerhatikan Meg memberi Snickers makanan kibli. Kawan karibnya yang macam anjing kurap itu pun perasan juga, dan Meg membalas pandangannya. Apapun, ketua Sarkas tu memarahi Castillo, seorang penjinah haiwan, teruk-teruk sebab membiarkan haiwan sesat masuk. Castillo kemudian membuka sangkar untuk melakukan sesuatu tentangnya tetapi satu pandangan pada Idan membuat dia meremang. Sisi lebah itu membuat keputusan untuk cuba melukis kumbang dengan kain yang Julia berikan kepadanya, dan rakan kaninnya singgah selepas dia selesai. Dia teka sejuta satu benda lain sebelum Idan mendedahkan bahawa ia adalah seekor kumbang. Keesokan harinya, Meg ternampak Mike, rakannya di pusat membeli belah itu, sedang berkemas untuk berpindah ke galeria. Mereka mula bercakap tentang bagaimana perniagaan akan pulih tetapi tiada apa yang dikatakannya meyakinkan Mike untuk terus tinggal. Mike ada muslihat nak pindah keluar sebab lancangan seterusnya yang mereka buat hampir-hampir membuatkan Meg merayu peserta untuk menjemput orang lain. Cara Julia menempa potret, Picasso pun boleh belajar sesuatu. Dia membuat lukisan lain, tetapi kali ini, lukisan anjing kurap Ilan yang dia putuskan untuk namakan Bob. Perasaan mendalam tentang identiti ini membanjiri si kucing sesat itu, dan sejurus sebelum gadis kecil itu pergi, dia sempat melihat lukisan Idan. Dia menarik perhatian ayahnya kepada lukisan itu dan apa yang dilihat ayahnya sebagai contenan, Julia melihatnya sebagai seekor kumbang. Hakikat yang dia tahu apa benda itu serta-merta menyentuh hati Idan. Apabila menjelang subuh, Meg teruja atas sebab tertentu. Dia meninggalkan bangunan itu dengan Snickers mengiringinya ke pintu, jadi Bob mengambil kesempatan untuk menyelinap naik ke biliknya. Dia kentut macam orang gasar, lepas tu pergi makan makanan kucing dia. Snickers kembali sekarang, menyampaikan ajaran penjinakan kepada Bob. Malangnya, anjing itu lebih sukakan kebebasannya. Dia kemudian mendedahkan bahawa rancangan itu dibatalkan untuk hari ini kerana haiwan baharu sedang dihantar. Bob berjanji untuk merahsiakannya, tetapi sebahit sahaja dia melepasi pintu anjing, dia terus menjerit kepada Idan. Dia melangkah lebih jauh, bergegas ke sana kemari dan memberitahu semua haiwan lain tentang berita itu. Beberapa saat kemudian, sebuah lori masuk dan pintunya berdesir terbuka. Meg perlahan-lahan melangkah masuk ke belakang, terpegun dengan penghantaran baru itu, sehinggalah ia menolaknya dengan kuat hingga jantungnya hampir terkeluar dari dadanya.
Dia terpaksa menghubungi setelah sebagai jalan terakhir dan ternyata penghantaran baru itu adalah seekor anak gajah. Dengan anggun sekali, dia menghulurkan belalainya dan si kecil turut melakukan perkara yang sama. Mereka terus terhubung serta-merta dan dia menggunakan ini untuk memujuk anak gajah itu keluar dari lori. Rupa-rupanya, yang kecil itu dibeli daripada Sarkas yang gagal di Jay-Z, dan namanya Ruby. Ilan tidak dapat berhenti merenung apabila Meg mendakwa bahawa Ruby adalah apa yang diperlukan oleh pertunjukan itu untuk mengubah keadaan. Malam itu, sementara Idan cuba melelapkan mata, Ruby kecil pula buat apa yang setiap budak buat dan mula menyoal bertalu-talu. Dia siap terlepas cakap yang Idan tak menakutkan tetapi Idan cuba sedaya upaya untuk mengubah fikiran dia. Kegagalan terbaiknya. Pada persembahan seterusnya, Idan baru sahaja hendak menumbuk dadanya apabila Meg menutup tirai, semua supaya dia boleh memperkenalkan penghibur utama yang baharu. Tiada lain dan tiada bukan hanyalah Ruby, dan Meg menyebut R dalam namanya dengan begitu berlebihan sehingga menyakitkan hati Ilan untuk mendengarnya. Dia naik pentas dan semua orang biar, dan hanya kerana dia comel. Ruby pun mendapat tepukan gemuruh yang menjadikan baki persembahan itu menarik. Malam itu, dia meneruskan teka-teki 20 soalan dia, merimaskan Idan dan Bob sampai hilang keseronokan mereka. Menjelang subuh, poster baharu memaparkan Ruby didedahkan. Dan seperti itu, kehidupan kembali ke rancangan itu. Orang ramai berpusu-pusu datang untuk melihat anak gajah itu dan jumlah mereka semakin bertambah setiap kali pertunjukan. Pada suatu hari, Julia singgah untuk menegur Ruby, lalu perasan sesuatu yang ganjil tentang cara setelah berdiri. Gajah tua itu nampaknya tidak mampu untuk menampung berat badannya pada semua kakinya, jadi Julia menelefon ayahnya. Kemudian, dia menghubungi Meg, dan bersama-sama, mereka memeriksanya. Setelah beberapa lama memeriksa tanpa hasil, Meg mencadangkan agar George memasukkan sedikit aspirin ke dalam makanan gajah itu, dan berjanji untuk menelefon doktor haiwan pada waktu pagi. Malam itu, dia menceritakan Ruby sebuah cerita, yang berlaku ketika dia masih seekor anak gajah kecil. Dia terperangkap dalam lumpur tebal di dalam hutan dan seorang gadis muda seperti Julia mengumpulkan penduduk kampungnya untuk menyelamatkannya. Cerita itu membangkitkan rasa ingin tahu pada si kecil, membuatkannya tertanya-tanya adakah semua haiwan bebas di hutan belantara. Setelah terus melukis gambaran zoo yang cukup indah dan kemudian mengarahkan Ruby untuk tidur. Tibalah masanya untuk pertunjukan seterusnya tetapi setelah masih tidak dapat menampung berat badannya pada kakinya. George mencadangkan supaya Ruby tidak menyertai persembahan itu dan Meg bersetuju, membuatkan Ruby tidak mempunyai pilihan lain selain meneruskannya seorang diri. Sebagai ketua rombongan Sarkas, dia keluar untuk memperkenalkan anak gajah itu tetapi Ruby terlepas giliran 2 kali kerana dia terlalu takut. Di saat inilah Ilan berayun ke bawah untuk menyemangati haiwan yang sama yang menenggelamkannya, menasihatinya untuk keluar dan jadi diri sendiri sahaja. Pada kemunculan kali ketiga, Ruby perlahan-lahan keluar, meraih tepukan gemuruh demi tepukan gemuruh kerana menunjukkan keberanian sebegitu. Dia tak boleh tidur malam itu, tetapi setelah sudah pengsan macam terlebih seronok pada hari itu. Walau apapun, Idan melukis lobak merah untuk si kecil itu dan mereka berjanji untuk merahsiakan bakatnya. Sudah tentu, Ruby juga mahu mendengar cerita tetapi Ilan tidak ingat apa-apa dari masa dia kecil. Bob menggantikannya serta-merta, menceritakan kisah tentang bagaimana dia ditinggalkan oleh manusia yang kejam dan dibiarkan lemas selepas dia terjatuh dari jambatan. Ini bukan sangat cerita sebelum tidur, tetapi lebih kepada filem seram, jadi Idan mengambil alih sekali lagi. Kali ini, dia pula yang menceritakan kisahnya. Begini, gorila jantan berbulu perak itu memang dibesarkan oleh Meg dan isterinya, Helen. Dia pakai lampen, tidur di katil mereka, menonton wayang, dan malah pergi ke taman untuk bermain. Orang ramai perasan dan tak boleh berhenti merenung, dalam cara yang positif. Tidak lama kemudian, dia mula mengambil gambar dengan ramai antara mereka, tetapi sesuatu telah berlaku. Ilan seekor gorila, jadi dia tak tahu yang membuat sepa dan menoyak sofa adalah sesuatu yang dia tak sepatutnya lakukan. Selepas beberapa bulan begini, Helen mula meluat. Dia mengambil beg tangannya dan berjalan keluar dari rumah itu, tidak akan kembali lagi. Hanya Meg dan Ican yang bergerak ke hadapan. Dan begitulah caranya dia dipindahkan ke dalam sangkar semasanya yang dibina khas untuknya. Kembali ke masa sekarang dan Ruby sudah pun lena dibuai mimpi. Idan mengucapkan selamat malam kepadanya, dan sebelum dia sempat melelapkan mata, setelah memanggilnya, berbisik, dia membuat dia berjanji satu perkara, bahawa dia akan memastikan Ruby menjalani kehidupan yang berbeza daripada kehidupannya. Kehidupan yang bebas. Idan bersumpah demi nyawanya sebagai seekor gorila jantan dan setelah melilitkan belalainya di tangannya sambil mengucapkan kata terasinya, selamat tinggal. Malam itu hujan turun, seolah-olah langit pun turut bersedih.
Kesuraman menyelubungi Sarkas. Dengan setiap haiwan berasa kehilangan gajah tua itu. Meg menguatkan semangatnya pada saat itu dan mengalihkan seluruh perhatiannya kepada Ruby, memberitahunya bahawa mereka perlu mula bekerja pada persembahannya esok. Rupa-rupanya, mulut tempayan Bob tak boleh nak diam pasal janji Ilan kepada Stella sebelum dia meninggal dunia. Sekarang, mereka perlu berdepan dengan Ruby dan harapannya. Pada mulanya, Idan berasa keliru, kerana dia tidak tahu ke mana hendak pergi atau sama ada dia mahu meninggalkan Meg begitu sahaja. Dia tertidur dalam dilema ini, hanya untuk dijilat oleh Bob sehingga dia terjaga. Anjing kacukan itu menunjukkan kepada Idan bagaimana Meg sedang mengajar Ruby beberapa hela baharu untuk pertunjukan. Anak gajah muda itu nampaknya masih tak dapat menguasai hela-hela yang paling mudah sekalipun, tetapi Meg tidak memberinya rehat. Dia terus mendesak Ruby lama hingga ke petang dan jelas kepada orang lain bahawa Ruby sudah penat. Julia melaporkan perkara ini kepada ayahnya yang cuba menyelamatkan Ruby daripada ketuanya. Ia tidak berfungsi. Meg terus menolak anak gajah itu, dan setiap kali dia berbuat demikian, Idan menjadi semakin marah. Tiba-tiba, Ruby membalas dengan menyembur air dari belalainya seperti belon air meletup. Ia menerbangkan rambut palsu Meg, dan rasa malu itu mendorongnya untuk berehat seketika. Kemudian, Ilan merancang rancangan untuk mendapatkan Julia untuk mendapatkan kunci kandang, supaya dia dan Ruby boleh melarikan diri ke hutan di seberang lebuhraya. Disebabkan dia sangat yakin ia akan berjaya, dia memberitahu Ruby rancangannya dalam bentuk cerita, meyakinkan dia bahawa gajah dalam ceritanya akan dibebaskan. Keesokan harinya, apabila Julia tiba, Idan menunjukkan lukisan-lukisannya, dengan harapan dia akan perasan lukisan kunci itu. Malangnya, Meg masuk sebelum dia sempat meneliti lukisan-lukisan itu dengan betul dan terus menatalnya. Dia mendapati bahawa Idan yang melukisnya dan serta-merta mendapat pencerahan, sedar sepenuhnya bahawa pihak media akan berebut berita tentang gorila yang melukis. Dia betul. Media membawa cerita itu seolah-olah ia penampakan UFO. Dalam beberapa hari sahaja, Sarkas mula menjual habis persembahan dan Bob menarik perhatian Idan kepada orang ramai. Dia tak berapa teruja macam yang lain, mungkin sebab dia dibelenggu dengan fikiran yang dia tak dapat tunaikan janji dia pada Stella. Dengan teruja, Meg naik ke atas pentas, memperkenalkan Idan sebagai berot artistik dari Exit 8. Sayang sekali semua orang kecuali Idan rasa nama panggilan tu menarik. Perhatian tertumpu padanya apabila dia dihulurkan kandas dan beberapa batang krayon, tetapi dia hanya bumet. Penjaga gelanggang cuba memperkenalkan semula Idan tetapi sebelum dia sempat habis, gorila silverback itu berjalan pergi seperti seorang gadis yang tidak berminat. Selepas itu, Meg masuk sambil menjerit, hanya untuk melihat Bob bersembunyi di sudut. Dia menelefon Costello buat kesekian kalinya, menugut untuk memecatnya jika dia ternampak anjing itu lagi. Malam itu, sementara Costello menyediakan jaring untuk menangkap Bob, Ilan merancang rancangan lain, menjelaskan bahawa dia memerlukan bantuan Bob jika ia mahu berjaya. Seperti yang dirancang, Bob mendekati Costello dahulu dan terus menggigit punggungnya untuk membuat penjinaknya mengejarnya. Kemudian dia berlari ke dalam sangkar Idan seperti biasa, tetapi kali ini, gorila belakang perak itu berpura-pura tidur. Menyedari perkara ini, Costello mendapatkan kunci sangkar, masuk ke dalam, dan menghampiri Bob dengan jaring. Idan memilih saat ini untuk melompat turun, menggerunkan Costello hanya dengan saiz badannya sahaja. Penjinak yang malang itu pengsan dalam beberapa saat. Ilan mengurung Costello di dalam sangkar, berayun ke arah Ruby, dan memberitahunya bahawa mereka akan menuju ke hutan belantara. Dia bertanya tentang haiwan-haiwan lain, jadi Ilan bergegas kembali untuk membebaskan mereka semua. Bersama-sama, mereka menuju ke pintu keluar. Bob cuba untuk memujuk Snaikas ikut bersama mereka, tetapi anjing pudel itu yakin dia tidak akan bertahan 2 minit di alam liar. Rupanya, dia perlukan pengering rambutnya macam orang lain perlukan jantung. Thelma si burung kakak tua asyik terlanggar pintu, dan Bob memberitahu bahawa pintu itu berkunci. Buat seketika, mereka semua kelihatan seolah-olah tiada harapan, sehinggalah Bob mengingatkan Ilan bahawa dia seekor gorila silverback yang beratnya lebih daripada 400 pon. Idan terus merempuh pintu itu dan ia tercabut daripada engselnya. Sebahit sahaja penggerak berbunyi, anak kapal meluangkan sesaat untuk mengagumi rupa dunia luar, sebelum Bob menjerit yang dia boleh menunjukkan jalan. Mereka mengikut anjing kacukan itu tanpa berfikir. Kemudian, Costello menelefon Meg dari dalam sangkar dan rasa mengantuk terus hilang dari mata lelaki botak itu sebahit sahaja dia menyebut bahawa tiada seekor pun haiwan berada di Sarkas. Masanya untuk melintas jalan dan truk bomba Murphy tersekat. Dia dah lama sangat terlibat dalam hal itu sehingga dia lupa bagaimana untuk keluar daripadanya. Ketika sedang bergelut untuk membebaskan diri, sebuah kereta menghampiri dengan kelajuan penuh, menyebabkan arnab malang itu menjerit meminta nyawanya.
Pada saat-saat asyik, Ethan muncul dan terus menangkapnya. Malangnya, lori kesayangannya hancur berkecai. Beberapa saat selepas mereka masuk ke dalam semak, Meg tiba dengan tergesa-gesa. Dia sendiri melihat semua sangkar kosong itu dan langsung tidak peduli untuk membebaskan Castello. Sementara itu, semua haiwan lain sangat gembira, dengan Murphy melompat menggunakan kakinya sendiri buat pertama kali dalam tempoh yang sangat lama. Mereka mengagumi semak samun dan pokok-pokok sambil mereka memikirkan tentang masa depan yang penuh kebebasan. Sayang sekali alam semesta ada perancangan lain. Selepas meredah semak samun, Ethan mendapati dirinya bersemuka dengan Big Top Mole sekali lagi. Rupa-rupanya, mereka berjalan melalui sebidang kecil hutan di tengah-tengah bandar konkret itu. Suasana bertukar menjadi suram apabila mereka semua berdiri di situ, membisu. Ethan masih lagi berfikir tentang bagaimana untuk bergerak maju apabila mereka melihat seseorang mendekat dengan lampu suluh. Dia menggesa yang lain untuk segera bersembunyi dan menggeram dengan kuat untuk menakutkan penceroboh ini. Pada saat inilah Meg memperkenalkan dirinya, cuba menenangkan Ethan. Dia menjelaskan bahawa tiada seorang pun daripada mereka yang selamat dan gorila itu membahayakan Ruby. Setelah berfikir seketika, Ethan mengalah. Mereka semua kembali ke Sarkas dan Meg tertidur sambil memerhatikan mereka. Dia dikejutkan oleh George yang datang awal untuk membantu sedaya upaya yang boleh. Dia menghubungi Meg yang menjelaskan bahawa mereka akan ditutup jika berita tentang pelarian itu tersebar. George faham perkara ini, jadi dia gantikan Meg. Pada masa yang sama, Ruby meneruskan dengan 20 soalannya, menyoal bertalu-talu Ethan tentang bagaimana sebenarnya keadaan di alam liar. Si Silverback tu semakin kecoh sebab Ruby tak berhenti kacau dia walaupun dia dah cakap yang dia tak ingat. Bob menegur dia tentang hal ini, menuduhnya dari awal lagi memang tidak mahu mengingati. Dengan rasa bersalah, Ethan berjanji untuk mencuba. Dia teringat bagaimana ibu bapanya memanggilnya MUD kerana dia selalu mencari lumpur. Dia akan menggunakan lumpur untuk melukis di mana sahaja dia boleh dan menghabiskan sepanjang hari melukis ketika rakan-rakannya memanjat pokok. Skim definisinya sendiri tentang keseronokan. Ayahnya rasa pelit, siap cuba ajar dia cara menumbur dada, tapi Ilan jatuh dalam lumpur pada percubaan pertamanya. Dia terus bercerita tentang betapa seronoknya dia bermain dengan kakaknya, Tig. Rupanya, ibu bapa mereka menamakan anak-anak mereka berdasarkan apa yang mereka sukai. Ruby kecil mencela cerita Ethan pada ketika ini untuk mengatakan betapa seronoknya Tig kedengaran. Dia kemudian tertanya-tanya di mana adik perempuan Ethan berada. Si Silverback cuba mengelak daripada meneruskan ceritanya, tetapi Ruby berkeras. Begini, Ilan sedang melukis dengan lumpur suatu hari dan tiba-tiba hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dalam sekelip mata, penceroboh menerkam gorila-gorila itu, menyebabkan bapa Ethan tiada pilihan selain mencampakkan anaknya ke belakangnya. Dia berlari seolah-olah nyawa mereka bergantung padanya, kerana memang begitu. Malangnya, mereka telah terpisah daripada ahli-ahli lain dalam kumpulan mereka. Ayahnya menyembunyikannya di dalam pokok dan memukul dadanya dalam percubaan untuk mempertahankan mereka. Ini hanya menyebabkan dia ditembak dan saat ini terlekat dengan Ethan kecil. Dia tidak pernah berjumpa dengan mana-mana ahli pasukannya selepas hari itu, dan masih menyalahkan diri sendiri kerana tidak cukup kuat untuk berlawan. Ruby, semoga Tuhan memberkatinya, memberi semangat kepada Ilan menggantikan Stella, menjelaskan bahawa ayahnya pasti menyayanginya seadanya. Selepas percubaan mereka yang gagal untuk hidup liar, semua orang masih lagi merawat luka masing-masing. Tepat pada masa itu, Julia muncul dengan cat jari yang dia dapat daripada makciknya. Dia menghadiahkannya kepada Ethan dan duduk dekat dengannya, bersedia untuk meluahkan monolog yang mendalam dari hati. Walaupun tanpa kata-kata, dia tetap faham yang Ilan tidak mahu lagi tinggal di Sarkas tetapi benci kerana dia tidak boleh berbuat apa-apa untuk membantu. Sedih, si gorila belakang perak itu kembali ke sudutnya. Kemudian malam itu, semasa dia bermain dengan air, ia mengingatkannya tentang bagaimana dia dulu melukis dengan tangan kosongnya. Ini membangkitkan semangat dalam diri Ethan dan dia bergegas kembali untuk mengambil cat yang Julia tinggalkan. Ethan melukis sepanjang malam, terlalu asyik sehingga dia langsung tidak turun. Sementara itu, Meg memandu dari rumah, tiba di gerainya untuk memakai solekan, dan sempat ditemu ramah oleh Candice, seorang wartawan dari berita tempatan. Dia mengalu-alukan temu bual itu, menyangka ia mengenai berot artistik dari Exit 8. Malangnya, ini mengenai haiwan yang terlepas malam tadi. Meg serta-merta menafikan perkara ini, mengejek wartawan itu kerana mempercayai sesuatu seperti itu. Dia berjaya mengelak daripada situasi itu dan menghampiri George yang sedang sibuk memastikan anak perempuannya boleh mengendalikan lampu. Meg mengalihkan perhatiannya, memberi amaran tentang wartawan di luar, takut mereka akan ditutup jika ada apa-apa yang bocor.
Seterusnya, Frankie naik ke pentas untuk membuat persembahan, tetapi Idan masih terlalu sibuk melukis sehingga tidak perasan. Yang lain naik ke atas dan Idan masih melukis. Tibalah masanya untuk Ruby membuat persembahan, jadi sudah jelas Idan seterusnya. Bob yang risau naik ke atas untuk memeriksa rakannya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Meg membuat pengenalannya seperti biasa, kali ini menggelar gorila jantan itu sebagai Picasso primat. Apapun, langsir ditarik ke tepi dan Julia menyuluh Idan dengan lampu sorot. Daripada melihat seekor gorila, orang ramai kagum dengan lukisan tangan yang indah menggambarkan hutan yang subur, mata air, dan cahaya matahari yang mencukupi. Orang ramai terdiam kagum dengan bakat Idan, dan beberapa saat kemudian, tepukan gemuruh memenuhi ruang udara. Senyap-senyap, dia menyapu sebahagian laut dengan bulunya dan merenung tepat ke arah Julia. Dia terpesona dengan ini dan nampaknya tidak dapat berhenti membalas renungannya, hampir seperti dia dapat melihat sesuatu dalam matanya. Kemudian, dia meninggalkan tugasnya dan berlari kepada ayahnya dengan teruja, bermula dengan bertanya jika ayahnya boleh melihat lukisan Idan. George mengakui bahawa tempat itu cantik, jadi Julia mengambil kesempatan untuk menekankan bahawa Idan ingin bebas. Ini meletakkan ayahnya dalam keadaan yang sukar. Dia tak nak hilang kerja dia, tapi dia juga nak anak perempuan dia belajar buat perkara yang betul. George tertanya-tanya apa yang anaknya harapkan dia lakukan dan dia mengangguk ke arah Candice, wartawan yang berada berdekatan pintu masuk. Dia terdiam selepas itu, mengambil sedikit masa untuk memikirkannya. Kelipan mata anaknya terlalu sukar untuk ditolak, jadi dia membiarkannya pergi. Tanpa teragak-agak, Julia bergegas ke sisi wartawan itu dan memperkenalkan dirinya. Seawal keesokan harinya, para penunjuk perasaan berkumpul di hadapan pusat membeli belah, menjerit meminta Idan dan Ruby dibebaskan. Meg masih di rumah, baru nak makan roti bakar bila dia dengar pasal tu dalam berita. Candice telah menyebarkan cerita tentang lukisan Idan yang melambangkan pencarian kebebasannya dan semua orang mempercayainya. Di Sarkas, Ruby muda tertanya-tanya mengapa semua orang menjerit namanya. Dia bertanya kepada Ilan jika orang ramai di luar marah kepada mereka. Sebagai balasan, dia membuatkan dia faham bahawa mereka sebenarnya mahu membantu mereka. Dia kemudian mengingatkannya tentang apa yang Stella katakan, sambil menambah bahawa gajah tua itu hanya mahu mereka melihat keindahan alam liar. Lambat laun, Sarkas kemah besar akan ditutup buat selama-lamanya. Meg merajuk dan terus merajuk sambil mengemas barang-barangnya tetapi keadaan tidak berubah. Keesokan harinya, pihak kawalan hidupan liar datang untuk membawa haiwan-haiwan yang lain, jadi Frankie dan Henrietta mengucapkan selamat tinggal. 20 soalan Ruby masih belum habis ditanya. Dia tanya kalau ada gajah lain di tempat dia nak pergi, risau kalau mereka tak suka dia. Sebagai balasan, Idan berjanji yang dia mengarut, memandangkan dia terlalu comel pula. Dia juga berjanji untuk memberitahu gajah-gajah lain tentang semua orang yang dia jumpa di Sarkas, terutamanya Stella. Selepas mereka meluangkan masa untuk mengingati gajah tua itu, Dr. Maya dari kawalan hidupan liar muncul dengan makanan di tangannya, memberi isyarat kepada Ruby untuk datang mengambilnya. Gajah itu memandang Idan untuk mendapatkan persetujuan, dan dia mengangguk kepadanya. Perlahan-lahan, mereka berdua berjalan sehingga tiba masanya untuk berpisah, dengan Ruby berjalan pergi bersama doktor. Meg pandang Snickers untuk mendapatkan ketenangan, memandangkan hanya mereka berdua sahaja. Pada masa yang sama, Bob menyelinap masuk ke dalam sangkar Ilan untuk mengucapkan selamat tinggal, sedih kerana dia tidak lagi mempunyai perut untuk tidur. Hampir serta-merta, si lebah itu menghulurkan notek kepadanya, seekor gorila berbulu yang Julia berikan sebagai hadiah. Dia mendakwa itu untuk membantu anjing kacukannya tidur dan isyarat ini tidak disedari. Sayang sekali Bob kena cabut lari sebelum kena hantar ke pusat kurungan haiwan. Sebelum keluar, dia mengingatkan gorila si lebah itu bahawa dialah satu-satunya Idan. Saat yang indah ini diganggu oleh Meg, jadi Bob cuba melarikan diri. Penjaga gelanggang Sarkas itu betul-betul tak ada mood nak kejar sesiapa, tapi Bob lari juga untuk berjaga-jaga. Meg duduk bersama Idan selepas itu, menimba kenangan lama dan betapa gembiranya dia ketika membawa Idan pulang buat kali pertama. Dia siap keluarkan gambar comel untuk buktikannya dan Idan menghampirinya. Mereka bertukar pandangan yang penuh makna dan menyatukan dahi mereka seperti yang selalu mereka lakukan sebelum setiap persembahan. Dalam perjalanan keluar, Meg mengaku yang dia akan merindui Idan. Dia menahan sedu dan kemudian menolak pintu pagar kandangnya terbuka. Dr. Maya muncul lagi, kali ini dengan sangka yang cukup besar untuk menempat. Dengan tangannya menekan kaca, dia meyakinkan gorila jantan itu bahawa sudah tiba masanya untuk dia mendapatkan kebebasan itu. Ilan berhenti seketika untuk melihat sekeliling sebelum masuk ke dalam sangkar dan terus tidur. Apabila dia terjaga, dia mendapati dirinya berada di dalam bilik putih dan menyimpulkan bahawa dia pasti telah dipindahkan dari satu sangkar ke sangkar yang lain.
Dalam keadaan kalut, dia menggunakan seluruh tenaganya untuk menolak pintu keluar dan hampir berjaya melakukannya sekali lagi. Dia hanya berhenti selepas mendengar suara Dr. Maya, diikuti dengan janji bahawa bilik putih itu bukan rumahnya. Dengan menekan butang, pintu akan bergolek nahit sepenuhnya. Buat pertama kalinya dalam tempoh yang sangat lama, Ethan merasakan matahari menyinari wajahnya dan menikmati kehangatannya dengan rasa syukur. Dia hulurkan sebelah kaki dahulu, merasakan rumput, kemudian keluar sepenuhnya untuk menghidu sekuntum bunga. Perkara-perkara kecil ini sangat bermakna baginya, dan yang paling ketara ialah apabila dia melihat keluarga gorila lain hanya berkeliaran di sekitar zoo yang besar itu. Terleka dengan bunyi trompet gajah di kejauhan, Ethan meninggalkan segalanya dan berlari mengejar bunyi itu. Dia mendaki pokok ke arah sana, dan setelah sampai di atas, dia nampak Ruby bermain-main dengan gajah-gajah lain. Ilan merenung ke langit pada saat ini, memberitahu Stella bahawa dia telah menunaikan janjinya, memberitahunya bahawa Ruby akhirnya bebas. Kisah Ethan diinspirasikan secara longgar oleh peristiwa benar. Begini, Ilan yang sebenar telah diselamatkan daripada pemburu haram di Afrika Tengah pada tahun 1962. Dia dibawa ke Amerika untuk tinggal bersama keluarga yang penyayang dan berpindah ke Tacoma, Washington apabila dia menjadi terlalu besar. Di sana, dia menjadi tarikan di pusat membeli belah dan menghabiskan 27 tahun di dalam bangunan. Dia belajar melukis di sana, dan pada tahun 1994, masyarakat setempat membantah agar dia dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Bantahan itu berjaya. Ethan telah dipindahkan ke Zoo Atlanta, sebuah tempat dengan keluasan ekar yang lebih daripada mencukupi untuk dia berkeliaran. Lama kemudian, Bob tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada mulanya, Ethan tidak percaya dia benar-benar wujud, tetapi anjing kacukan itu mendakwa bahawa tiada tempat yang dia tidak boleh menyelinap masuk. Kali ini, dia berbohong. Dia telah berpindah masuk dan tinggal bersama keluarga Julia kerana ibunya, Sarah, suka sangat dengan kehadirannya. Ya, Ilan dapat lawatan daripada Julia, ayah dia, dan juga Matt. Kali ini, dia datang tanpa rambut palsu dan mengakui bahawa Ilan kelihatan menakjubkan. Bob mengingatkan dia untuk kali terakhir bahawa dia ialah satu-satunya Ilan, dan dia tersenyum meyakinkan. Apa yang bermula sebagai tragedi untuk Ilan membawa kepada pertemuannya dengan beberapa orang yang paling menakjubkan. Tetapi apabila masanya bersama mereka sudah tamat, dia terpaksa kembali ke alam liar di mana dia sebenarnya berada. Ada pepatah Cina mengatakan bahawa burung di dalam sangkar emas sekalipun masih tidak sedar akan luasnya langit. Jadi, kala burung tu